Salam sejahtera. Kita masuk pada topik baru kelas. Topik 3, Ordinary Differential Equation, ODE. Di sini kamu nampak kan ada ayat differential ni. Maksudnya kita melibatkan proses differentiation lah. Kita dah belajar kan asas perbezaan. So, kamu boleh tengok lecture saya yang ke-14, lecture 14 di YouTube channel SH Vlog. Di situ kamu tengok lecture 14. Kat situ kita ada ajar kamu bagaimana untuk membuat asas perbezaan kepada yang belum mahir ataupun lupa kan. Bagaimana untuk buat proses pembezaan. Di situ ada untuk 5 type of equation. So ini pula kelas dalam topik 3 ni lain sikit dengan topik 2 bagi maths 2 dulu yang kamu belajar kan, perbezaan kan. So di sini kamu akan belajar bagaimana untuk kita menyelesaikan permasalahan yang melibatkan persamaan yang ada derivatif. Persamaan yang ada derivatif ni maksudnya persamaan tu kita ada value dy dx lah. So, apakah maksud ordinary differential equation? Is an equation consists one or more derivative. Maksudnya kalau soalan kita tu ada value yang ini. Ada nilai untuk derivatif. Kadang-kadang derivatif tu ada berkuasa 1, ada juga derivatif yang berkuasa 2. Okay. So, kita punya equation tu kelas, equation differential ini, kita nak tahu, orang kata, kita kena identify persamaan tersebut dengan mengetahui dia punya order dan juga degree dia. So, order ni adalah the highest derivative in equation. Dan kedua adalah degree. Degree ni adalah the power of the highest derivative in equation. Okay. So, kalau kamu faham ayat ni, kamu boleh jawab kepada bahagian-bahagian yang lain lah. Okay. So, di sini kita ada satu persamaan. Persamaan bagi differential. So, inilah dia. Persamaan differential di mana persamaan kamu ni, kita ada derivatif. D square y, dx square. Ni ada derivatif lagi. Kita ada nombor biasa dan jelas sekali kita ada nombor. Okay. So, di sini kamu nak clarify dia macam mana. Apakah itu order dan apakah itu degree. So, order ni adalah ini. Ini adalah order. Order kelas. Maksudnya ni adalah second order lah. Okay. Kalau macam ni dia tak ada nilai kat sini. Sebenarnya ada satu sini kelas. Satu ni maksud dia adalah first order lah. Untuk yang ini simple saja. Manakala kalau degree pula, degree ni dia adalah ni degree. Okay. Ni degree. So, order ni adalah the highest derivative in equation. Nampak equation kamu yang panjang-panjang ni, siapakah mempunyai the highest order? Of course, despite. Despite kita ada square. So, ni ada lebih. Ini pula ada juga derivatif. Tapi dia bukannya, dia nilai kecil lah kelas. So, ini kuasa 2 lebih besar. Okay, ni order. So, order ni, kalau degree pula, the power of the highest derivative. Nampak? Power dia ni, mestilah kita follow kepada yang paling tinggi derivatif dia. So, derivatif dia ni yang paling tinggi kan? So, power dia adalah 3. So, dia degree dia lah. Okay. So, kita masuk kepada bahagian yang pertama, iaitu formation of differential. Kita nak identify bagaimanakah formasi bagi differential equation ini. So, example 1, complete the following table. Contoh kita dapat soalan seperti ini. Kita disuruh cari, the first one adalah dependent ke independent. Apakah value bagi independent? Apakah value bagi independent? So, yang ketiga adalah order. Yang keempat adalah degree dia berapa. Okay, so saya jawab ini berdasarkan kita punya kedudukan lah. So, dua soalan ni, d square y dx square, apakah dependent dia kelas? So, depend dia adalah bahagian atas ni kelas. Dependent adalah bahagian atas. Kita ada y di bahagian atas. Maka dia punya dependentnya adalah nilai y lah. Okay, y. Yang nombor 2 pula, di independent adalah value x. Okay. Manakala yang ketiga adalah order. Order dia berapa kelas? Order dia adalah yang paling tinggi berapa? Ordernya adalah the highest derivative in equation adalah 2. So, nombor 3 adalah 2. So, nombor 4 dia punya degree dia berapa kelas? Degree-nya adalah untuk order ni kita akan, degree ni adalah the power of the highest derivative. So, highest derivative kita adalah yang ini kan. Apakah nilai power dia? Power dia adalah 1. So, 1 lah nilai dia. Okay. So, jawapan untuk ni adalah, dependent dia adalah y. Independent dia adalah x. Manakala order dia adalah 2. Degree dia adalah 1. Okay. As simple as that. So, kita masuk pada soalan yang seterusnya. So, yang ni. Kalau kamu tengok yang ni kelas, kita dah tahu dependent ni apa. Of course, dependent ni adalah y. Okay. So, saya slash line senang.
Ni based on slash lah kelas Slash, slash, slash. Okay. So, y dependent dia, independent dia adalah x. Okay, slash. Apakah order dia kelas? Order dia kamu tengok. Order ni adalah the highest derivative in equation. Siapakah the highest derivative? Of course, Mamat ni. Mamat ni adalah the highest derivative. Apa highest derivative dia? 3. Apakah degree kelas? Degree dia adalah the power of the highest derivative. Highest derivative. Derivative dia highest apa kelas? Ini highest derivative. Apakah power bagi dia ni? Powernya adalah 1. Okay. Walaupun power sini ada 4 kelas, tapi derivative dia agak rendah. So, kita tak boleh ambil nilai ini. Kita akan ambil nilai yang mempunyai power yang ada pada derivative yang paling tinggi. Itu maksud dia adalah nilai 1. So, untuk soalan ni pula. Okay, soalan ini dia lain sikit. Di mana soalan ini dia belum lagi memberikan nilai yang complete. Okay, the final form. Belum lagi final form. Dia ada lagi benda yang kita boleh selesaikan untuk dapatkan nilai yang paling tepat. So, dalam kes kamu ni dia sama dengan kan d square m dn square ni dia sama dengan punca kuasa 4 1 campur dm over dn power of 2. Di sini kelas kamu perasan yang ni punca kuasa 4 ni dia belum determine the real number kat sini. So, kita kena pindahkan dia ke sebelah kiri. Punca kuasa 4, pindahkan di sebelah kiri, dia jadi apa kelas? Dia akan jadi kuasa 4. So, saya pindahkan sebelah kiri, dia akan menjadi d square m over dn square kuasa 4 sama juga dengan 1 plus dm over dn kuasa 2. So, ini adalah final form dia. Bila final form ni kamu nak tahu apakah nilai dependent dia kelas? Dependent dia adalah nilainya m. Apakah independent dia? N lah bahagian bawah. Apakah value order dia kelas? Order dia adalah 2. Apakah degree dia kelas? Degree-nya adalah 4. Okay? As simple as that. So, yang ni pula. Soalan ini, sorry kelas ni, saya padam Yang ni je. Soalan ini. So, ini xt equal to c1 plus c2 exponent minus t. Apakah value dependent dia kelas? Apakah value dependent dia? Sekarang kita tengok kelas. Adakah soalan ni differential equation? Adakah persamaan ni persamaan derivatif? Ada derivatif ke dalam kita punya persamaan ni kelas? Jawapan ni tak ada lah. Kita tak ada dy over dx. Kita tak ada d over apa. Tak ada apa d. Derivatif tu tidak wujud. Nilai yang ini kelas tak ada wujud dalam sini. Yang lain semua ada. Ini ada dm over dn. Ini dy over dx. Yang ni kita ada dy over dx. Tapi kat sini langsung tak ada apa-apa. So, kita boleh katakan independent dia tak ada. Independent dia pun tak ada juga. Order dia pun tak ada. Degree dia pun tak ada juga. So, kat sini memang tak ada apa-apa. Okay. So, jawapan kalau soalan macam ni dia bagi kamu tricky sikit lah. Mungkin dia nak check whether you understand or not. Okay. Based on the concept of differential equation. So, based on yang okay, soalan yang terakhir kat sini. Di kuasa 3 y over 2, ni dx ni. So, kita masuk kepada bahagian independent. Dependent semua orang tahu ni adalah y. Yang ni adalah x. Okay. Bagaimana dengan order dia kelas? Order dia adalah dia punya the highest derivative antara dua ni. Oh, kelas ni salah ni kelas. Ni betul kan? Kuasa 2. Kalau di kuasa 2 atas, kat bawah pun kuasa 2 lah kelas. Takkanlah kuasa 3 pula. So, dia kena tally. So, dia order yang paling tinggi adalah yang ni lah. Kuasa 3. Apakah degree dia kelas? Degree-nya adalah 2. Sudahlah bahagian yang konsep yang pertama iaitu formation of differential. So, kita masuk kepada bahagian yang kedua iaitu solution of differential. Di sini kelas kamu akan belajar ada dua bahagian sebenarnya dalam bahagian ni. Kita ada one arbitrary dan yang kedua kita ada second arbitrary lah. Okay. So, untuk one arbitrary ni kelas, soalan-soalan dia adalah melibatkan persamaan yang mempunyai satu nilai huruf. Iaitu contohnya kena huruf ni kan kita ada A saja. Kalau saya ubah sikit, mungkin formula dia jadi y, persamaan dia jadi y sama dengan 4ax kuasa 3 campur dengan let's say cx kan, macam tu. So ni kita ada satu huruf A dan ni adalah C. So arbitrary ni merujuk kepada A dan C inilah. Kalau macam ni ada dua kan, maka dia adalah two arbitrary. Tapi kalau ni adalah one arbitrary ni, contoh soalan kita ni kalau melibatkan
satu sajalah, A saja. Okey. Kita menyelesaikan masalah ini. So, bagaimanakah kita untuk menyelesaikan masalah ini? So, example 1, form a differential equation of y equal to 4ax power of 3. Soalan ni biasanya dia akan letak ayat form ni kelas. Form, okey. Kita bina, kita membuat, kita hasilkan equation yang mempunyai derivatif. So, ini adalah sebelum dia ada derivatif, kita nak jadikan dia ada derivatif. Okey, sebab dia one arbitrary je kan, ada satu saja. So, kita akan buat guna kaedah first arbitrary concept. So, dapat soalan ni kelas, kita kena faham arbitrary ni dia punya sifat dia bagaimana. Okey. Kalau lah saya nak bezakan y sama dengan 2a kelas. Saya nak bezakan y ni, 2a ni dapat apa? Dia akan dapat dy over dx sama juga dengan apa kelas? Dengan kosong. Okey. Dapat adalah kosong. Kalau saya buat y ni sama juga dengan 2ax berkuasa 1. Apalah jawapan akhir bila kita nak bezakan? Kita akan dapat nilainya adalah 2a. Macam tu. Okay. So, sifat nilai a ni adalah sifat seperti nombor. Kalau saya bezakan 2a ni, dia akan dapat nilai 2. Dia akan dapat nilai kosong. So, maksudnya a ni tak ada apa-apa pun yang berkaitan dengan x. So, dia sifat sebagai nombornya adalah seperti nombor lah sifat dia. So, kalau dia ada x kat sini kan kelas, kita akan bezakan ke atas x, maka dia akan dapat nilai dia 2a. Contoh satu lagi kelas, saya bagi satu contoh. Y sama dengan 2ax kuasa 3 lah konon-konon. Okay. So, bila saya bezakan, dia akan dapat dy over dx. Sama juga dengan 3 kalikan dengan 2, dia akan dapat 6ax berkuasa 2. Begitu. Okay. So, ini adalah 3 bentuk ni. Saya fikirkan kamu semua boleh faham. Kalau dia melibatkan arbitrary ni bukan perbezaan ke atas arbitrary ni. Kita bezakan ke atas x. So, kalau ada x, maka adalah nilai yang kita bezakan. Tapi kalau ada x, dia akan jadi kosong. Macam tu. Kita tengok soalan yang pertama. Y sama juga dengan 4ax kuasa 3. Apa yang kita kena buat dapat soalan yang seperti ini? Kita bezakan satu kali kelas. Dia akan dapat 4ax kuasa 3 ni. Kita akan dapat 3 kali 4. 12ax berkuasa 2. So, bila kita bezakan ni kelas, nampak ni a kita ni, kita jadikan dia sebagai subjek. A ni jadikan dia sebagai subjek. Saya jadikan 12 dengan x kuasa 2 ni, saya pindahkan sebelah kiri. So, proses adalah proses darab. Bila kita pindah jadi bahagilah sebelah kiri kan. So, dia jadi apa? Dia jadi a sama juga dengan 1 over 12x kuasa 2 darabkan dengan dy over dx. Okey, dapat seperti ini. Ada juga orang buat apa? Dia akan buat bentuk dia, encik, bila saya bezakan pindah sebelah sini, saya akan buat, akan jadi macam ni lah. A sama juga dengan dy overkan dengan 12x kuasa 2 dx. Macam ni. Dia gabungkan terus kat sini. Ini jawapan yang salah, teknik yang salah. Ini bukan yang betul punya. So, yang betul ni adalah cara yang seperti ini. Kalau kita pindahkan, kita jadikan dia satu lagi bahagian yang kita perkan kat situ. Selesai sudah yang ni kelas. Kita jadikan A sebagai subjek. Ini adalah equation yang pertama. Ini adalah equation yang kedua. So, nombor 2 ni, lepas kamu jadikan A sebagai subjek ni, akan masuk kepada soalan yang pertama, Y. So, Y sama juga dengan 4A ni kita salin semua. 1 over 12x kuasa 2 dotkan dengan dy over dx. Darabkan dengan x kuasa 3. So, yang ni kelas adalah proses darab masuk dalam. Tapi sebab ni darab kelas, kita boleh darab salah satu pun tak apa. Nak darab ni boleh, nak darab ni boleh. So, saya darabkan dengan nilai yang ni. So, 4 ni ke atas. 4 x kuasa 3 pun atas juga. Bahagikan dengan 12x kuasa 2 dotkan dengan dy over dx. Y. So, 4 bagi 12, kita akan dapat nilai dia 3. 3 tolak 2, akan dapat 1. So, x over 3 dotkan dengan dy over dx. Ini adalah nilai y. Selesai sudah soalan ini. Masih lagi dalam basic dulu kelas. So, dy dx akan dapat 6ax kuasa 1. So, jadikan a sebagai subjek. So, a sama juga dengan 1 over 6x dotkan dengan dy over dx. So, ini adalah nombor 2. Yang ini adalah nombor 1. So, nombor 2 ni akan masuk ke dalam nombor 1. Okey.
So dia akan jadi y sama juga dengan 3a kita ni 1 over 6x dotkan dengan dy over dx bracket darabkan dengan x kuasa 2. So 3 kalikan dengan 1, x kedua masuk darab 1, dia akan jadi 3x kuasa 2 perkan dengan 6x dotkan dengan dy over dx. Ni adalah y, kita mudahkan. Dia akan dapat y sama juga dengan x over 2 dot dy over dx. Siap. Okey, soalan seterusnya adalah kita nak dapatkan form 3 over 2 ax kuasa 4 plus 2x kan. Okey, kat sini pula macam tadi juga, tapi ini kita ada dua konsonan. Walau bagaimanapun kita ada satu saja arbitrary a. Kita tak perlu ada b kat sini, ada c tak ada. So terus kepada soalan. So bezakan satu kali dy over dx sama juga dengan 4 kalikan dengan 3 12 per 2 ax kuasa 3 campur dengan 2. Okey, kita bezakan 12 bagi 2 kita akan dapat 6 ax kuasa 3 campur dengan 2. Ini adalah dy over dx. Jadikan a sebagai subjek, saya pindahkan 2 sebelah kiri, dia akan dapat nilai dia dy over dx tolakkan dengan 2 sama juga dengan 6ax kuasa 3. So yang ni pula saya pindahkan sebelah kiri, a kita nak a saja kelas, pindahkan sebelah kiri, dia akan dapat apa? A sama juga dengan 1 over 6x power of 3 dotkan dengan the whole thing dy over dx tolakkan dengan 2. So ni adalah equation yang kedua, ini adalah equation yang pertama. Once kamu dah bezakan, kamu dah pisahkan, dah bagikan, ini adalah once kamu dah dapatkan nilai a ni, tu kita boleh pisahkan. Okey, lepas kita dah settlekan ni kelas, 2 ni akan masuk ke dalam 1 lah. Y sama juga dengan 3 per 2. A kamu ni salin the whole thing balik. Dia akan dapat 1 over 6x power of 3 dotkan dengan dy over dx tolakkan dengan 2 bracket. Kita ada bracket yang besar sikit. So kita ada nilai x kuasa 4 dengan campur dengan 2x. Okey, so yang ni kelas, kita ni proses darab. Kamu boleh darab yang ni boleh, kamu nak darab dalam boleh. Tapi saya biasa darabkan luar sajalah, sudah cukup. So ni darab ke depan, ini darabkan di sini. So bila saya darabkan 3 kali 1 kalikan dengan x kuasa 4, kita akan dapat 3x kuasa 4 bahagikan dengan 2 kali 6, 12 x kuasa 3, tak ada x kuasa 3. Kita bracketkan pertama, dy over dx tolakkan dengan 2, tutup bracket, campur dengan 2x macam tu. So ni adalah y, kita mudahkan 3 per 12, y sama dengan x 4 so x perkan dengan 3 9 12 4 bracket dy over dx tolakkan dengan 2 campur dengan 2x. So kelas, jawapan kamu mungkin sampai sini boleh juga, tapi saya kalau boleh saya kembangkan the whole thing. So x per 4 darabkan dengan ni, dia akan dapat x per 4 dy over dx tolakkan dengan 2 kali x, kita akan dapat bagikan dengan 4, kita akan dapat x per 2 campurkan dengan 2x. Ini adalah y. So y sama juga dengan x per 4 dy over dx tolakkan dengan x per 2 ni kita boleh tolakkan, tambahkan. So kita ambil kalkulator, kita kira 1 per 2, yang 1 per 2 kan, campurkan dengan 2. So kita akan dapat 5 per 2x. So inilah jawapan kita untuk soalan ini. Okey, so 2a plus x kuasa 4, kita dapatkan form dulu. Form dia satu arbitrary, bezakan satu kali dy over dx sama juga dengan 2a beza dapat apa kelas? Kita akan dapat nilai kosong. X kuasa 4 bezakan dapat apa kelas? Dia akan dapat 4x kuasa 3. So jawapan akhir dia adalah dy over dx sama juga dengan 4x kuasa 3. So lepas dapat jawapan yang macam ni, kamu tak nampak ada A pun dalam ni, tak ada B, tak ada C. Dia hilang, arbitrary dia hilang macam tu je. Bila dia hilang macam tu saja kelas, kita nak dapatkan dia dalam bentuk persamaan. Saya pindahkan ini sebelah kiri je, cukup. So dy over dx tolakkan dengan 4x kuasa 3 sama dengan 0. So ini adalah dia punya form of differential equation. Selesai. Okay, so yang ni kita
Kita masuk yang ni pula. So 2/3 AX kuasa 9 tolak X. So kita bezakan satu kali. dy over dx sama juga dengan 9 kali 2, 18/3 AX kuasa 8 tolakkan dengan 1. So ini kita bagi bahagikan, kita akan dapat 6AX kuasa 8 tolak 1 dy over dx. Jadikan A sebagai subjek. So pindahkan ini dulu sebelah kiri. Dia akan dapat 6AX kuasa 8 sama juga dengan dy over dx campur dengan 1. So ini kita pindahkan di sebelah kanan pula. A sama dengan dy over dx campur dengan 1. 1 over dengan 6x power of x. So ini adalah equation yang pertama. Ini adalah equation yang kedua. So nombor 2 masuk dalam nombor 1. Nombor 2 ni masuk dalam nombor 1 ni. So ni balik y sama dengan 2/3 bracket A kita ni. Gantikan dy over dx campur dengan 1. 1/6x power 8. Kita ambil kurangan besar sikit. Kalikan dengan x kuasa 9 tolakkan dengan x. Macam tu. So ini kita boleh kembangkan. Saya darabkan ini ke sini. The whole thing ni ke sini. So dia akan dapat nilai dia adalah dy over dx campur dengan 1 bracket. 2 kali dengan 1 dia akan kalikan dengan x kuasa 9. 2x kuasa 9. Bagi 3 kali 6. 18. X kuasa 8 tolakkan dengan x. Boleh mudahkan? Boleh. Mudahkan. Dia akan dapat dy over dx campur dengan 1. 1/9. Yang ni atas ni kita dapat x lah. X per 9. Darabkan ini tolak dengan x. So dapat soalan ini kelas. Kita kembangkan. Ini darab sini. Yang ni pun darab dalam-dalam. So kamu akan dapat bentuk yang lain. Bentuknya adalah so y sama juga dengan x over 9 dy over dx campur dengan x over 9 minus dengan x, macam tu. So y ni sama dengan x over 9 dy over dx. So is x per 9 minus dengan x ni. So kita ambil calculator. So x per 9 ni 1/9 lah kelas ni. 1/9 tolakkan dengan nilai x ni. X ni 1. Tolakkan dengan 1. So kita akan dapat negatif 8/9. Negatif 8/9. So basically selesai sudah untuk soalan yang kelima. Soalan ni pula. So y sama dengan 1/4 ax minus 3x power of 2. So kita try jawab. Bezakan satu kali dy over dx sama juga dengan 1/4 a minus dengan 6x. Macam tu lah. Jadikan a sebagai subjek. Saya pindahkan ini sebelah kiri. Dia jadi 1/4 a sama juga dengan dy over dx plus dengan 6x. Okay? Kita pindah ini sebelah kiri kan. Dia ditambah. So a sama juga dengan. Ini kita pindahkan. Ini bahagi kelas. Pindah jadi darab. Dia akan jadi 4 dy over dx campurkan dengan 24x. Macam ni boleh juga kalau kamu dah kembangkan siap-siap, ataupun kamu boleh jadikan dia sebagai ni ataupun sama juga dengan dy over dx campurkan dengan 6x darabkan dengan 1, darabkan dengan 4 lah, darabkan dengan 4. Okey, so selesai yang ni. Nak pakai ini boleh, nak pakai ini pun boleh. Jadikan dia sebagai nombor 2, ini nombor 1. So nombor 2 masuk dalam nombor 1. Saya pakai yang ni lah sebab kita dah biasa pakai yang ni. So kita masukkan. Dia akan jadi bukan nombor 1 yang kelas, nombor 1 yang ni. Dia masuk dalam 1 ni. So 2 masukkan dalam 1 ni kelas. So dia akan jadi y sama juga dengan 1/4 timeskan dengan a. A kita ni kita pakai yang ni kelas. dy over dx campurkan dengan 6x darabkan dengan 4 bracket penuh. Kita ada x kan kelas. X tolakkan dengan 3x kuasa 2. So kita kembangkan 4 kali 4 kita kembangkan ada x. So dia akan jadi 4x over 4 timeskan dengan 2 dy dx pluskan dengan 6x tolakkan dengan 3x kuasa 2. So ini kita boleh mudahkan. 4 kali 4 potong jadi x lah, tinggal x darab masuk dalam. Dia akan dapat nilai dia x dy over dx campur dengan 6x kuasa 2 tolakkan dengan 3x kuasa 2.
6x tolakkan dengan 3. X ni kuasa dia sama kan? Maka kita boleh tolak depan ni. 6 tolak 3, kita akan dapat 3. So, x dy over dx sama dengan campur dengan 3x kuasa 2. So, selesai sudahlah soalan yang ini. So, y sama dengan 5ax kuasa 3 campur dengan 3x kuasa 3 tolak 1. Bezakan 1 kali dy dx. Sama juga dengan 5 kali 3, 15ax kuasa 2 campur dengan 9x kuasa 2 begitu. Jadikan a sebagai subjek. Yang ni kita pindah sebelah kiri. Dia akan jadi 15ax kuasa 2 sama juga dengan dy over dx tolak dengan 9x kuasa 2. Saya pindahkan ini sebelah kanan. A dia jadi dy over dx tolakkan dengan 9x kuasa 2 bracket 1 over 15x power of 2. So, ini adalah nombor 2. Ini adalah nombor 1. Nombor 2 masuk ke dalam nombor 1. So, y sama dengan 5. A ni agak panjang ni kelas. Dy over dx tolakkan dengan 9x kuasa 2. 1 over 15x power of 2. Tutup bracket besar. Kita ada x kuasa 3. Campur dengan 3x kuasa 3 tolakkan dengan 1. Macam tu. So, kita darabkan ini darab masuk dalam, ni darab masuk dalam. So, dia akan jadi 5x power of 3 over dengan 15x power of 2. Darabkan dengan dy over dx tolakkan dengan 9x kuasa 2. Campurkan dengan 3x kuasa 3 tolakkan dengan 1. Ini boleh mudahkan. 5 bagi 15 dapat 1/3. X dengan ni dapat x over 3 dy over dx tolakkan dengan 9x kuasa 2 campur dengan 3x kuasa 3 tolak dengan 1. Ini boleh darabkan 1/1. Dia akan dapat nilai dia adalah x over 3 dy over dx minus dengan 9 bagi dengan 3 kita akan dapat 3x kuasa 3 campur dengan 3x kuasa 3 tolakkan dengan 1. So, lastly kelas, jawapan ni kita boleh tolak kan. 3 dengan 3 ni boleh tolak. Kebetulan negatif 3 dengan 3 ni akan menolakkan everything jadi kosong. So, y kita, akhir kita akan dapat x kuasa 3 dy over dx tolak 1. Inilah jawapan akhirnya.